سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada tahun ini. Pada tahun ini bukan malam ini, tahun ini. Alhamdulillah kan, syukur sangat-sangat setelah sekian lama merancang, rancangan Allah jugalah yang terbaik kan. Dan hampir-hampir juga hari ni saya ingat kau tak jadi kan? Sebab dah tak tahu mana satu yang timbul, mana satu tahun malam, kita pun tak tahu kan, sebabkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi Alhamdulillah malam ni dapat kita laksanakan program. Dan yang hebat itu masjid ni dia buat program ambang tahun baru lagi copek daripada orang lain. Saya bayi tak buat countdown malam ni gitu kan. Tapi okey lah kan, maknanya sempena dengan tahun baru tahun 2021 hampir melabuhkan tirai kan. Kita tinggal beberapa hari je lagi, dalam 8 hari je lagi tentu kan. 8 hari apa? 7 seminggu lagi, 7-8 hari macam tu lah lebih kurang kan. Pastinya kita ni sepatutnya telah melayarinya dengan penuh cemerlang dan jayanya, harapnya lah kan. Dan kini dengan berada di penghujung tahun, macam-macam lah kan peristiwa yang datang, terutamanya dalam 2 tahun kebelakangan ini kita diuji dengan satu wabak yang bernama COVID-19. Orang Shah Alam tak faham tu lah, COVID-19 pun dia faham kan, di wabak COVID-19, COVID-19 yang dikatakan bermula tahun 2019 katanya wabak ni kan. Dan kesannya adalah mungkin menjadikan kita lebih dekat atau lebih jauh pada Allah. Kita buka balik surah Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala bagi tahu kita. Surah Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala beritahu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat Allah Ta'ala beritahu, ayat tu simple ya, tapi memang mendatangkan kesan yang mendalam kepada apa yang berlaku dalam kehidupan kita kan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Asrafu tu melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Macam tu lah. Kita tak payah tunjuk sesiapa, tunjuk diri sendiri. Banyak tak melampau, banyak kan. Kadang kan melampau-lampau ceramah, pagi petang malam tak berhenti melampau itu kan. Pagi tadi balik ke Kedah, malam tadi balik, pagi tadi balik, tengah hari tadi patut live dalam kereta tu dah tak ada line pula, berhenti. Lepas tu petang ni ingat kata masih sini pula. Besok betul-betul-terusan lah tu kan. Melampau tak kita? Melampau kalau kita lupa untuk ingat kepada Allah. Yang tu kita kena ingat kan. La asrafu ala anfusihim, melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa juga yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, pertama nak angkat darjat kita, yang kedua nak ampunkan, nak bersihkan dosa-dosa kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kadar, takat, tahap kemampuan kita. Macam malam ni lah kan, Allah Ta'ala bagi kita ujian malam ni kan. Mula-mula baca Yasin kan. Lepas tukang ceramah tak tahulah berhenti ke berapa, kaki tak tahulah tahan ke tidak kan. Tapi jangan risau, Samsul Debat dia okey, dia faham muka-muka suruh berhenti tu, dia faham. Walaupun pakai mask tu dia boleh nampak lah muka suruh berhenti tu kan. Dan kalau dia duduk kejap-kejap melunjur, kejap-kejap sini, kejap sini tu, faham lah tu kan. Jadi makna kata dalam keadaan itu, kalaupun kita rasa sakit, walaupun kita rasa tak selesa, percayalah Allah dah ukur, dah ikut tahap kita kan. Surah kejap-kejap tu dia dah caniak, kejap-kejap tu dia dah caniak
kan? Tiba-tiba orang menyerap kan? Tu faham tu tahap dia tu kan. Jadi apa-apa pun kan, dalam konteks pembangunan nilai dalam diri kita ni menuju kepada tahun baru, maka kita nilaikanlah diri kita. Bila sebut melampaui batas tu, kita nilaikan diri kita, aku ni tahap mana kan? Elok ke tak elok perangai aku ni kan? Kat mana kedudukan aku kan? Dan sepatutnya bila kita menilai unsur-unsur yang tidak baik pula dalam diri kita, dia akan membawa kepada satu perkataan yang biasa kita sebut, iaitu taubat, minta ampun. Itu pun berdasarkan kepada satu kapasiti. Kapasiti itu nama dia sadar diri. Kalau yang tak sadar diri, dia okey, alright ya, buat dosa tak ada rasa apa. Makna tu tak sadar tu, makna dia kena sawan tu, tak sadar, hilang pertimbangan. Sepatutnya sebagai seorang mukmin, maknanya dia sebagai orang yang beriman, maka dia akan sadar ke tahap kesilapan yang dia buat, maka dia akan kembali ke pangkal jalan. Apa yang disebut oleh Nabi, sungguhnya setiap manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah. Itu senang, faham tak kan? Faham kan? Jadi sekianlah ceramah tu malam ni. Kan susah mana dia faham kan? Jadi tapi macam mana pula kan? Konolah hurai lagi. Dan dia akan membawa kepada perasaan sedar tu tadi, bawa kepada insaf, taubat, tak nak ulang kesilapan yang lama, dan dia akan membersihkan dirinya daripada dosa dan maksiat, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Taala beritahu apa? Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dikerjakannya, apa yang disediakannya untuk hari akhirat, untuk hari esok. Hari esok tu hari akhirat kan? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Makna kena tengok apa yang kita kerjakan, perhatikan kat mana letak di kita ni, standard kita tu kat mana. Semayang level kita kat mana? Semayang ikut-ikut dia tu. Ada seorang tu pencen pangkat tinggi Putrajaya, pangkat tinggi. Balik dia ke kampung dia, jumpa imam, dia kata dia nak belajar solat. Oh Allah, nak belajar solat. Pangkat tinggi, pencen baru balik ribu. Tapi macam selama ni dia semayang macam mana? Ikut-ikut. Jadi imam pun pesan kat dia, tak apa, ikut dulu macam mana cara perbuatan orang lain buat. Nanti pada waktu maghrib, antara maghrib dan isyak, saya ajar, dia kata. Setiap hari ajar. Mungkin akan ada yang cakap, dah tua-tua pun nak belajar. Mungkin. Tetapi satu lagi kita kena faham, jangan-jangan dia yang baru nak belajar ni lagi elok semayang daripada kita yang perasan elok. Macam tu kan? Kalau kita tengok orang yang muda, kita kena letak setting, budak ni elok, budak ni tak banyak dosa lagi. Nampak tak? Kalau nampak pula orang tua, jangan cakap ni nak mati dah, tak. Dia kan pandang orang tua, dia kata dia ni banyak dah pahala, banyak amal ibadah berbanding aku. Macam tu kan? Makna dalam apa keadaan sekalipun, maka kita kena belajar untuk bila memerhatikan tu. Bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, hendaklah memerhatikan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan untuk hari esok. Maknanya Allah suruh kita melakukan muhasabah diri untuk kaji bakal nak bawa akhirat. Contoh, berapa lama dah datang semayang kat Masjid Raja Tun Uda ni? Berapa lama dah? Tak adalah lama mana, ada start dalam 20 tahun ada orang. Soalan ni, sampai tak 2,000 sumbangan kita dalam tabung masjid ni? Nampak? Paling cikai standard bagi 2,000 kan 20,000. 2,000 dalam tempoh 20 tahun, sampai tak? Kalau tak sampai, asallah tahu orang tu. Macam tu lah kira. Kan? Contoh. Kan paling senang lah. Tapi orang sini saya tengok cara-cara memang tak ada masalah tu. Semua orang main transfer kan. WhatsApp macam dulu tulis cek siap bagi imam tulis lah berapa nak tulis, garang lah, cek kosong tulis berapa nak tulis, dalam tak ada duit pun kan, dia bagi cek. Makna kata apa? Makna kata kita menilai
amal kita, tindakan kita, usaha kita. Itu sebab bila sebut azam kan, azam tahun baru kan, azam ni apa? Azam ni satu kebijakan sebenarnya, kebijaksanaan, kekuatan, keutuhan. Kalau dari segi bahasa Arabnya ada juga yang bermaksud kepada usaha. Apa usaha kita? Maka kalau kita nilaikan balik, maka nak tengok untuk akhirat ni, kenapa akhirat dikerjakan untuk akhirat, bukan tengok apa yang kita nak kerjakan untuk tahun depan. Ustaz, akhirat enggak, tapi dunia ni jangan kita lupakan. Ayat tu falsafah kan. Memanglah. Takkan apa salah kalau kita pakai kereta besar, salah kalau kita berada rumah besar, tak salah dah, tapi berpada-pada lah kan, berpada-pada. Maka dengan itulah kalau kita tengok apa yang disebutkan ni, kenapa nak tengok hari akhirat, sebab mana kita nak beli satu barang dapat free 5 barang, ataupun beli satu kurang lagi harga, tak dapat semua, mana nak? Dah tentu kita sanggup beli satu biar dapat 5 daripada beli satu tu tak dapat semua. Faham tak maksud tak faham, memang tak faham lah tu. Saya nampak cara macam tak faham, blur dia sikit kan. Maksudnya kalau orang perempuan ada beli barang kat Shopee tu, dia akan cari benda yang ada tawaran yang menarik. Makna rugilah kalau dia beli satu benda tapi tak dapat macam mana yang dia nak. Rugi. Dah lah beli satu, yang sampai kat dia tak sama macam yang dia nak, lagi teruk kualiti dia. Pulang balik lagi tahu sudah pulang dengan duit. Tapi beli satu benda tetapi dapat 5 pula lagi, tentulah dia suka yang itu. Tengok surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Apa Allah Taala bagi tahu? Surah Asy-Syura ayat yang ke-20 Allah bagi tahu. Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Nampak? Siapa yang kejar akhirat, Allah akan tambahkan keberuntungannya itu. Makna dunia mendapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Tak dapat semua. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Sebenarnya tuan-tuan nak kejar akhirat. Kejar akhirat, datang semayang kat masjid, apa yang nyebut Samsul depan? Contoh. Kan burak-burak dalam balik jumpa kawan. La ilaha illallah, kau lama tak jumpa. Jumpa kawan lama, rupa dia pula boleh tolong kita settlekan masalah kita. Masalah dunia selesai tak? Selesai. Nampak tak? Itu sebabnya. Sebab apa? Sebab kita meletakkan kebergantungan kita kepada akhirat, insya-Allah. Kebergantungan kita kepada selain daripada manusia. Kepada siapa? Kepada Allah. Bergantung pada Allah, kita takkan kecewa. Bergantung pada manusia, tentu-tentu kebanyakan masa kita akan kecewa. Dia je boleh tolong kita dapatkan kerja ni, contoh. Sekali tak dapat, kita marah orang. Bergantung pada manusia. Saya yakin yang dalam masjid yang datang hari ni dah banyak kali dah kecewa dengan manusia. Tentu tak? Kecewa sebab terlampau berharap pada dia. Kita terlupa yang manusia ni pun digerakkan oleh Allah. Kalau Allah tak bagi kemampuan pada dia, kita pun tak dapat apa-apa. Contohlah dalam urusan minta kerja lah, minta kerja kosong. Minta kerja kosong dekat bahagian HR Human Resource tu ada cenia permohonan. Yang nak ambil kerja 5 orang Dia tengok kat borang tu, ni boleh. Ni boleh dipertimbangkan. Yang satu tu terlopeh pula. Borang tu terlopeh masuk buah almari. Kita tak dapat tu. Contoh. Yang buah almari bukan salah dia semata-mata, tapi Allah tak izinkan dia dapat kerja. Kalau kita bergantung manusia, kita akan maki hamun orang yang menyebabkan kita punya permohonan jatuh buah almari tu. Tuan-tuan, ni cerita betul tuan-tuan. Bila kita berharap pada manusia dan kita rasa dia saja yang boleh tolong kita, maka kita akan kecewa. Tu antara benda yang kita kena faham. Maka kita kena muhasabah diri kita dan berusaha untuk memperbaiki diri, mempertingkatkan amalan. Maka sudah tentulah dalam amalan ini, sudah tentulah yang paling baik sekali adalah kita cuba untuk improve apa? Memperbaiki apa? Memperbaiki amal ibadah kita.
memperbaiki amal ibadah kita, tengok status quo kita ke mana. Semayang ke mana semayang? Kau semayang tak semayang sebelum ni. Sekarang macam mana? Alhamdulillah 2019 2020 full semayang. Sebab duduk rumah, tak pergi mana. Semayang tarawih full, tak pernah berlaku dalam sejarah hidup dia. Full. Dia keluar beli barang, anak telefon, bah, kita orang nak ambil wuduk dah, nak tunggu abah ke tak kita semayang dulu? Tunggu abah balik. Dia tak bagi, imam besar tak bagi semayang dulu, tunggu abah sampai. Abah sampai boleh semayang sesama, kalau tak boleh. Tu hikmah. Nampak tak? Masa itulah baru abah sadar dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada inna ataina dengan qul Allah. Selama 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun kahwin tu surah ditutuh mula-mula habis. Subuh sampai isyak itu kan, contohlah. Tak salah dah kan, tak salah dah. Tapi mana kata baru malu dah dengan anak sebab anak lagi banyak surah apa daripada dia. Contohlah kan. Tapi itu menunjukkan kita kat mana level kita. Inna ataina. Kat mana level kita? Aku semayang dulu semayang, tapi ada agak tertinggal. Yang mana selalu tinggal? Subuh, isyak, ujung-ujung selalu tinggal. Yang mana dia paling tak pernah tinggal? Maghrib full. Dia paling awal, dia siap bantang sejadah dulu. Level dia improve lagi macam mana? Berazam untuk ubah daripada mana? Ubah daripada dulu semayang lambat nak semayang, dulu semayang tak cukup nak semayang cukup. Dah semayang cukup tapi lambat pula, selalu datang lambat, masbuk kan. Ada pula dah semayang lambat, tak semayang dah semayang awal waktu tapi semayang seorang-seorang. Semayang seorang improve jadi semayang apa? Semayang berjemaah. Tu sebab alhamdulillah dekat sini kan. Cuba tengok yang diheboh dalam media sosial. Dia tu inilah dia bala Allah Ta'ala bagi. Dia berkawan dengan malaikat kan, yang tulis tu. Yang tulis dalam media sosial tu berkawan dengan malaikat. Member kamcin dia. Dia boleh tahu ni bala, ni tak, ni bala. Susuka kau kan. Allah Ta'ala bagi ujian penting tu adalah ujian. Itulah siapa suruh semayang jarak. Mak dia marah. Dia yang tahu. Masalah yang bercakap tu tak pernah datang masjid masalah. Kan? Yang kita kena hebohkan ni bukan rapat tu saja. Datang masjid. Datang masjid. Dulu ada beberapa negeri waktu PKP dulu kan, ada beberapa negeri dia letakkan syarat nak datang sembahyang Jumaat kena register online. Ada beberapa negeri buat itu. Ni memang fakta. Dalam yang lulus tu 100 lebih tak datang yang lulus. Tanyalah masjid-masjid penuh. Lepas tu masuk dalam Facebook, alhamdulillah dapat kembali ke rumah Allah ini, tunjuk yang lulus. Dia tak tahu. Apa perangai tu? Tu dia nak bohong siapa? Dia tipu siapa? Kan? Apa yang penting benar dalam media sosial tu? Membohong, dia terlupa, dia tunjuk ke Allah Ta'ala. Berdosa tak berdosa? Berdosa sebab pada negeri-negeri tertentu tu hanya orang yang dapat kelulusan tu boleh datang sembahyang Jumaat. Dia tak datang, dia ambil hak orang tak? Ambil hak orang. Orang lain tak boleh datang. Lepas pada tu lah beberapa negeri tu sudah hanya buka je kat walk in. Kalau ada kosong masuk. Inilah hakikat realiti yang kita kena talan. Tengok level kita ke mana, kedudukan kita ke mana. Sekarang ni ada orang satu tu membanding-bandingkan ustaz ni cakap ni, ustaz ni cakap ni. Saya tak masuk dalam tu sebab saya saudara Syamsul Debat, dia tak masuk kategori ustaz. Ustaz ni cakap ni, ustaz ni cakap ni, ustaz ni betul, ustaz ni tipu, ustaz ni tak betul. Apa benda? Kalau ikhlas, jumpalah ustaz tu, share lah, bagilah pandangan, tukar-tukar pandangan dan fikiran. Kan macam tu orang lain pening. Tu belum cerita lagi semayang kalau macam ni kaki 99 Makkah. Dia lah tahu. Kalau tangan macam ni dapat 5 Makkah lah.
Bayangkan dia lah bagi makan ke orang. Parah tuan-tuan. Macam mana tak paning orang sekarang ni tengok di media sosial. Paning. Kan? Malahan kita ni kena ingat, janganlah kita membuang masa. Kita nak masuk sana. Okey, sambung ya. Jadi robotlah peluang yang ada. Tengok berdasarkan apa yang kita dah nampak, mana yang kurang, mana yang boleh improve lah sampai. Contoh yang paling orang marah bila saya sebut contoh, bukan orang sini lah, tempat lain. Bila saya sebut contoh rokok. Contoh kan. Dah macam-macam kajian buat dah. Kotak rokok, seolah tak gambar jantung terbakar pun ada dah. Tapi macam tu ya beli rokok. Kalau silap-silap lah beli rokok tu kena beli ambil batang rokok tu kek mayat lah. Contoh kan tu kek mayat tapi tak bau busuk, tapi tak, orang tetap beli rokok tu. Kan? Dah tahu dah dia tak membawa kebaikan, tapi saya selalu pesan, saya kata saya faham bukan senang nak berhenti merokok, tapi apalah salahnya kalau ada usaha kita nak berhenti merokok. Kan? Sebab kita tahu benda yang mendatangkan mudarat ni dah berapa negara dah keluarkan fatwa memang haram rokok, tak salah. Kan? Melainkan hisap rokok tanpa dia bakar. Siapa yang tu? Kena kunyah rokok tu. Sekarang ni rokok ni cuba kita kurangkan. Contoh, ada seorang kawan saya hisap rokok sangat banyak. Dia kira habis dia bersambung. Habis sap contoh. Habis sambung. Satu hari dalam 30 batang sehari. Nah, ni cerita betul tu. Cuba kita kurangkan. Minggu ni 30, minggu depan 29 batang sehari. 29. Minggu satu lagi 28. Tu paling tahu dah tu usaha dia. 28 batang sehari, 27 batang sehari. Dia akan sampai masuk. Biarlah dia tu manalah tahu tiba-tiba padam, dicabut nyawa dalam usaha dia ikhtiar nak berhenti. Daripada kita dengan penuh ego kata, tak apalah, orang lain tak sokok pun mati kak, kan? Ego, sombong. Tu sebenarnya kita kena faham. Robot peluang, kan? Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, mas lapang sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Dan ada satu penulisan Hamka yang bertajuk Terlena. Apa kata Buya Hamka? Waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tidak lama terasa menjadi 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Atuk ataupun Nenek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata tidak seberapa sedekah dan infak, cuma sekadarnya. Mengajarkan ilmu pun tidak pernah ada. Eratkan silaturahim tidak pernah dibuat. Justru apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut? Hati berkata, tambahkan usiaku ya Allah, aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagi kah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Ayatnya mendalam, benda tu tepat sekali. Kita 24 jam pun tak cukup, kan? Itulah dia keadaan dia.
Maka bersama-sama lah kita mulakan 2022 ni dengan jiwa yang bersih. Tu kata tadi, kita target kita untuk improve ibadah kita. Dan bila improve ibadah, nak mencapai kesempurnaan ibadah tu ada 4 perkara. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama, mesti dengan ilmu. Tak main, nak ikut semayang macam mana, takbir macam mana, sujud macam mana, rukuk macam mana, bacaan macam mana, mengaji Quran macam mana, kan? Mesti dengan ilmu. Jangan jadi macam burung kakak tua. Burung kakak tua kita ajar dia mengaji pun pandai, kan? Tapi dia ikut bunyi aja, kan? Tapi kalau burung kakak tua tu boleh baca dan faham, maka lagi teruklah kita daripada burung kakak tua, kan? Tentu. Yang kedua, selepas dengan ilmu, kedua mestilah dengan ikhlas. Dan ibadah ni ikhlas. Dia tak harap apa-apa pun sebenarnya, kan? Hanya dia nakkan keredaan Allah saja. Ketiga, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan juga perangai kita. Ni makin semayang makin teruk dia mengumpet macam mana? Mengutuk, aduh, you bodoh tak penting dengan orang. Semayang ni 5 balun cukup kuat. Keluar dalam media sosial, mana jabatan bomba? Habis semua di balun. Mana agensi semua? Allahu Akbar. Orang dah ready 5 raban nak bertolong, dah standby. Tiba-tiba raban lain nak mencanak tolong keluar. Kelang kabut, teman-teman. Itu yang kita kata tadi, perancangan Allah yang terbaik. Itu namanya apa? Tak ada siapa sangka dah Shah Alam kono macam ni. Tak ada siapa sangka. Bercakap ni tu kan macam tak pernah fikir pun benda. Bukanlah saya nak apa, kesian. Ni petugas-petugas kita tak cukup. Ni Kek Ulu Langan, berapa ramai bantuan nak masuk tak boleh, tanah dah mendap, kan? Tapi kita bercakap macam kita ni tahu semua. Ustaz Jafri pula kono malam. Ustaz Jafri kono malam 2 lepas. Ustaz cakap ustaz tak tolong pun. Ustaz tu tak share dalam Facebook, ustaz tu tak share dalam Instagram. Kau boleh balon dia macam mana? Seolah-olah dia tu dah jadi malaikat dan nampak dah semua benda orang buat tak buat. Segala manusia dia boleh potik nama, dia potik nama. Dia lupa tentang dosa pahala. Baik kau tengah kutuk orang tu, kau mati sekarang tak sempat minta maaf macam mana? Macam tu je kamu. Betul lah. Membalun dia JK masjid ni duit banyak, program tak ada, kan? Tu sadap dia cakap, kan? Bukan masjid sini lah, tempat lain. Jawab balik kat dia, program banyak, kau yang tak ada. Macam tu jawapan dia, kan? Mengkomplain cukup pandai. Copek kan sadap cakap tu, keluar. Ini ujian Allah bagi ke kita. Tu sebab saya kata orang ni dia punya marah pasal banjir, kan? Dia tak tahu. Tengok, kita tengok di Temerloh, kita tengok dekat Kuantan, di Mentakap, lagi teruk daripada KL, betul tak? Tapi dia boleh kat gelap. Bukan gelap macam mana, dia orang dah biasa. Cuma yang ada satu rumah tu dia kata tiap-tiap tahun macam ni, bila aku banjir dia telefon mak dia tak dapat, telefon ayah dia tak dapat, dan dia tak tahu mak dia selamat ke tak. Tadi tak tahu mak dia dekat mana. Tengok gambar image kat rumah dia tu, memang nampak bumbung je. Memang orang kan susah hati, kan? Tu tiap-tiap tahun. Tengok dekat Kelantan tu, relax dia. Dah sampai bumbung, dia relax kata bumbung tu sokok lah, macam tak ada apa-apa. Dia dah biasa. Kat Seremban banjir sampai ke lutut dah heboh, tak ada kebantuan lutut tu. Nak tunjukkan beza. Bukanlah saya nak kita pandang ringan pada banjir, tak, tapi nak bagi tahu semua orang mengalami masalah ni. Ramai orang yang ditimpa ujian ni. Dekat Manik Urai dulu yang masa banjir yang besar kan, berubah halaman imam tu, rumah yang hanyut pergi kat simpang kampung, berubah nombor rumah, kan? Rumah tu ada lagi, dia beralih. Cakap apa tuan, kan? Iya tuan, Allah uji kita ni. Sebab baru je pagi tadi saya bagi kuliah subuh dekat di Baling tu. Allah Ta'ala bagi ujian ni, Allah Ta'ala sebab nak dengar suara kita. Apa yang kita cakap bila kita kena ujian?
Ni orang yang kena ujian ni okey lagi, tolonglah kami, bantu kami. Yang tak kono ni lah lebih-lebih ni apa pasal? Dia orang pula jatuh hukum orang ni tak berguna, ni tak boleh pakai, orang ni apa sebab kesian. Petugas-petugas tu tengok anggota tentera pun dah pergi dah. Anggota tentera pergi dah dengan bot masing-masing. Ustaz Abid Liu pun dengan grup-grup dia datang, pergi dah. Ya Allah. Jadi itulah saya cakap tuan-tuan, kita ni janganlah apa kan. Jangan nak ambil alih kan. Apa-apa pun kita ambil satu pengajaran yang paling besar apa pengiktibaran paling besar. Dunia ni sementara sifat kan, baru beli kereta kosok-kosok kereta macam cantik tak kereta aku Zam, besok tak malam contohlah kan, mungkin lah beli TV sudah dalam tu ada ikan dalam TV tu jadi akuarium sebab ambil banjir. Tapi adakah itu tandanya kita ni nak cakap bahawa itulah penghujung hidup kita? Allah Ta'ala nak tengok kita cakap apa suara kita. Allah saja bagi ujian ke aku ni, rupanya Allah nak rapatkan aku dengan saudara mara aku. Mungkin rupanya bila jadi ujian tu semua saudara dah datang tolong, rapat dah balik. Contoh dek tragedi tu iya tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita ni kita tengok balik, dunia ni bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal. Katakan. Tengok ada orang berhabis duit dia. Kita tengok kalau paling senang kita tengok kisah Nabi Ayub kan, tengok kisah Nabi Ayub. Jangan Nabi Ayub iblis minta izin Allah Ta'ala, dia nak uji Nabi Ayub, nak tengok betul kau dia beriman benar dengan kau ni, baik benar dia. Allah Ta'ala kata carry on, proceed, silakan kau ujilah. Pertama uji dengan kekayaan Nabi Ayub tu. Nabi Ayub memang berasal pada keluarga yang kaya, tapi Nabi Ayub tak pernah takut. Duit dia semua diinfakkan, tolong orang, bantu orang susah, semua bagi duit ke orang. Habis tidak tersisa satu harta pun pada Nabi Ayub. Allah Ta'ala uji, tapi makin dekat daripada Allah, tak ada berkurang keimanan dia. Itu ujian pertama. Ujian kedua, keturunannya. Ketika anak-anak dia berada di rumah saudaranya, syaitan ni, iblis ni runtuhkan rumah tu, mati keturunan Nabi Ayub. Anak-anak dia meninggal dia semua. Nabi Ayub bersyukur, dia kata anak dia diambil oleh Allah Ta'ala. Dia yakin anak-anak dia anak yang baik, baik masuk syurga. Itu yang ketiga, uji pada diri Nabi Ayub, kesihatan Nabi Ayub. Kena penyakit kulit yang tak terbayang kat kita lah. Penyakit kulit ni, penyakit kusta kan, kalau orang sekarang ni kan, habis satu badan ni. Dikatakan yang elok pada tubuh pada Nabi Ayub dua je, iaitu hati dan lisannya, dua tu. Yang lain semua habis. Dan bila kena tu, ulat-ulat ni sampai makan nanah-nanah tu yang berbau busuk, orang pun tak boleh lakik kan. Bila ulat tu terjatuh, bukannya dipijak, ambil kau badan kau pijak, kau makan, aku lagi ambil kau. Tak. Bila ulat tu terjatuh, Nabi Ayub kutip balik ulat tu, letak balik, takut ulat tu tak boleh makan. Tuan-tuan berpek tak sabar macam tu, tuan-tuan fikir. Ini nak banding dengan kita lah kan. Hidung tu sumbat sebelah yang mengamuk kat malam tu tidur kat katil tu. Aduh, hai, time ni lah kau nak tersumbat. Kan. Marah. Habis segala minyak ditabur ke hidung tu, tak mau selesai. Marah punya pasal. Itu dia. Tapi kemudian Nabi Ayub ditegur oleh isteri dia, wahai suamiku, apa kata kau minta dengan Allah Ta'ala? Mesti Allah Ta'ala makbulkan. Mintalah sembuhkan penyakit kau ni. Maka dia kata, apa sangatlah yang aku sakit nak bandingkan berpuluh tahun aku sihat dulu, aku tak pernah komplain pun. Macam tu cakap kan. Sampailah satu ketika Nabi Ayub tak tahan, terdengar ada dua orang berbual. Apalah dosa Nabi Ayub ni sampai macam tu bona dia kena ombak. Yang itu dia tak tahan. Bukan tak tahan apa, dia takut menjadi fitnah. Maka dia bersujud, ya Allah, demi Allah,
Aku semua ni taat ya Allah. Tak apalah aku sujud kepadamu ya Allah, sehinggalah kau sembuhkan penyakit aku ni. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Ayub, kau hentakkan kaki kau akan terkeluar 2 pancuran air, satu kau buatlah mandi, satu kau buatlah minum. Lepas itu sembuh Nabi Ayub, dan sembuh jadi sihat walafiat, dapat isteri, kemudian anak yang pun beranak pinak, dapat lebih kurang 33 ke 35 orang anak. Jangan tuan-tuan banding dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tak teraya dah tuan-tuan. Dia umur panjang kan? Kan? Tapi apa pengajarannya? Pengajaran nak beritahu pertama sabar. Yang kedua, Nabi Ayub tak pernah mungut. Yang ketiga, bila jadi ujian tu usaha. Nabi Ayub kena minum dan kena mandi, kena usaha. Bukan tunggu yang minta zab elok, tak, usaha juga. Nampak tak? Ya? Jadi itulah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan bila Allah mengendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan saya suka untuk memetik, petikkan dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Nanti balik tuan-tuan dan perempuan tengoklah. Allah Ta'ala beritahu apa? Hendakkah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apa perniagaan? Perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab sesaan neraka tidak terperi sakitnya. Apakah perniagaan itu? Maka Allah explain lagi dalam surah tu. Allah Ta'ala ni lebih kurang lah Allah Ta'ala explain, iaitu berjihad membela agama Allah dengan 2 perkara. Berjuang, berjihad, membela agama Allah dengan 2 perkara. Pertamanya dengan harta benda, kedua dengan diri sendiri. Itu kita kena buat. Harta benda, diri sendiri. Harta benda apa? Infak, sedekah, tolong orang. Paling senang pagi-pagi buta tu bangun, sebab kadang-kadang kena pukul 5 tu terkencing kan. Ambil handphone, zap, transfer Masjid Raja Tun Uda. Pam RM1. Ikhlas kan. Lepas tu gosok-gosok mata lah RM1,000 pun tak lah makan dengan tu RM1,000 datang jumpa balik dengan pengurusi masjid. Tak pulang balik lah 900 lebih tu tekan orang asam betul. Contohlah pada pagi sedekah. Sedekah dengan harta benda. Nampak ni ada orang minta bantuan derma kilat, bagi. Contohlah. Dan kemudian yang keduanya dengan diri sendiri. Diri sendiri perangai kita, sikap kita, tindak tanduk kita, ibadah kita. Itu dia. Inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Itu tadi mencapai kesempurnaan ibadah tu. Yang keempatnya adalah niat. Niat tu penting. Itu sebab kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi itu, niat. Dalam sabar-sabar peristiwa hijrah tu, benda yang paling fokus utamanya adalah niat. Nak memperbetulkan niat itu. Kalau tidak jadi sia-sia. Sebab apa sia-sia? Simple aja. Kita bandingkan umur kita dengan umat terdahulu, kita ni memang pendek umur. Macam tu ya. Berbanding contoh umat Nabi Nuh 950 tahun. Tuan-tuan bayanglah 950 tahun. Kalau kita lah 950 tahun, saya rasa kosong saja ni. Silap-silap yang pasang kamera ni pun kata, Ustaz dah habis kan, tolong tekan off. Dia pun tak dengar. Contohlah kan. Contoh. Tak, maksudnya umur kita tak panjang. Dan dalam umur tak panjang, kita pula ibadah tak macam orang dulu-dulu. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, satu langit terjumpa dengan Nabi Ibrahim. Salah satu pertemuan tu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ringkas cerita. Nak dengar cerita penuh, Isra Mi'raj tahun depan ada umur, panggil saya lagi. Contoh saja kan. Mana dah ada satu ceramah nak orang panggil dah. Bertemu Nabi Ibrahim kata apa? Aku tak pernah tengok umat yang paling miskin sekali umat kau lah wahai Muhammad. Miskin? Kenapa lah? Koreng. Apa maksud kau? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Tu Nabi Ibrahim dia.
Itu terjemahan dia, tak ada cakap ni 9 dah. Terjemahan dia. Kan ada lama petikai kan suruh buat membongak kata. Elok tak ada terjemahan dia. Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Ngaku tak? Saya ngaku tak? Ngaku. Cuba malam tadi logo dia. Dengan imam Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Surah baca kan. Okeylah. Tak panjang nak malam ni. Ya, logo cuba tiba-tiba dia ambil alif lam mim yang belakang dah mula dah. Panjang-panjang tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah 3 kali ya, istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuba buat 10 malam. Panjang pula istighfar malam ni. Dalam hati cuma tak cakap. Itu memang umat Nabi Muhammad. Cuba tengok, tuan-tuan nak merasa tahlil, kenduri tahlil panjang baca pergi somban. Siapa dah sedang marah kat somban, tengok kenduri tahlil. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya tuan-tuan. Kata apa? Arwah apa Datuk Mufti dulu apa Syekh Murtada dulu. Dia kata barulah berbaloi udang galah kat dapur tu. Ya dia tak dulu. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah 33 kali. La ilaha illallah, al-Fatihah. Dah terangkat koning kan. Hantar darah lepas ni tu kan. Dia tu zikir panjang. Tak, bukan apa. Bila kita sebutkan tentang zikir tu, kawan kita tu pun tak banyak lagi. Kita bandingkan dengan sahabat. Kita istighfar katalah 3 kali. Ambillah 10 kali. Kali 5 waktu, baru 50. Sahabat-sahabat paling busuk pun, bukan busuk lah, paling sikit lah 70,000 kali sehari. Macam mana tu? Bukan tak tahu Nabi lah ramah. Siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Ketiga akan akan datangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Tahu ke tak tahu tu? Tahu tak? Tahu. 3 orang baca tu lepas sembahyang. Betul tak? Tak, ini kena mengaku. Jadi itu sebab bila Nabi Ibrahim kata umat kau tu kuih koring, umur dah tak panjang tapi pemalas beribadah, Nabi Ibrahim bagi pula saranan. Suruhlah umatmu tanam tanaman syurga. Apakah dia? Itulah satu pandangan kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itulah dia haukil khazanah pada syurga yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ni buat la haula wala pun tak marah yang umpan. La haula wala quwata illa billah al azim. Mudah baik sekatun. Contohlah kan. Jadi makna kata ni pesan ni bukan pesan untuk tuan-tuan ni, untuk saya juga. Ya. Jadi sama-samalah kita improve. Sebab apa? Memperbaiki solat kita. Khatam Quran, bersolat jemaah di masjid, meninggalkan perkara-perkara maksiat, bercakap benda yang sia-sia. Ni bercakap benda sia-sia ni yang paling banyak sekali sekarang. Nak pula sekarang ni, kalau kita tengok Abu Laith As-Samarkandi sikit ni ya, kita faham dan nak sampai ujung dulu. Abu Laith As-Samarkandi kata tanda takut pada Allah. Kita buka kitab Mekah Syafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, ada 7 perkara Abu Laith As-Samarkandi kata takut pada Allah. Pertama, terlihat pada lisan dia. Lisan dia tak cakap benda yang bukan. Lisan ni ada 2 pula sekarang ni. Lisan berlidah dan lisan berjari. Yang berjari itu yang kita type dalam media sosial. Kadang-kadang kat masjid nampak pandang yang muka dia. Tapi bila menaip, ya Allah, membalun tak cukup muka dah. Umur dah bagi. Lisan. Ketahuilah lidah kita ni bila lahir adalah anggota yang lambat berfungsi.
Tapi bila mati, masuk dalam kubur, lidah adalah anggota yang paling awal sekali hancur di dalam kubur. Amanah lidah ni kena jaga. Orang perempuan berhentilah bercakap, saya ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana orang. Kalau hati kau baik, mulut pun kena baik. Faham? Ya, cakap elok dengan suami. Suami dah lah menurut kajian umur tak panjang. Ya, tu sebab kelas kuliah duha muslimah seramai-ramai. Pernah dengar kuliah duha musliman? Kuliah duha muslim orang lelaki ya? Tak ada. Sebab dia fokus maghrib. Sebab seorang lelaki ni dia jarang, dia memang bangun malam sampai pukul 3 pagi. Ya kan? Tengok bola Liverpool main malam tadi macam tu. Tahajud kan. Dah maksud sekarang ni orang perempuan dia umur panjang. Menurut kajian. Jadi orang perempuan sebabkan umur perempuan panjang, layan suami elok. Bila-bila masuk ni. Faham tak? Kadang cakap tak bergunanya lagi, mati lagi baik. Sekali mati marah pula tu. Cuba cakap elok. Abang dah balik dari masjid ya. Abang nak makan apa? Cakap ya macam tu. Elok cakap. Nak gaduh ya bondo. Abang pergi mana tadi bang? Bang pergi tu. Pergi MBSA je apa ya ke? Abang pergi Plaza PKNS. Abang naik kereta mana? Kereta tu lah bang bawa. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa? Mak basuh. Kereta nama siapa? Cakap bang. Luruh ke jantung tu. Contoh lah. Contoh. Dia cakap senyum tapi biso kan tak payah nak cakap lah. Pertama lisan, kedua pandangan mata, pandang elok-elok. Ketiga pada hati, hati ni buang perasaan tamak, buang perasaan dengki, buang perasaan sombong. Ni tiga-tiga ni tak dapat seuraikan sekarang ni. Kau panggil satu ceramah lagi, dah dua ceramah kau panggil. Kemudian jaga apa? Jaga parut, jaga ambil. Parut ni apa? Jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Improve. Cukuplah dulu-dulu kalau mungkin ada pernah yang kita tak perasan. Kojo lah kat pejabat berminta dengan Cina tu, tak ada 5 orang tahu ni. Apa torok benar maruah kau sampai senipis kulit 5, tapi jalan melambat murah kau boleh balik. Kenapa kau mesti minta dengan Cina tu? Tak betul tak betul? Siap dia bagi. Kita kawan-kawan mah dia bagi. Dia akan cerita sampai kau pencet dengan cerita pasal 5 orang tu. Jangan main. Dia cakap betul. Kalau betul dia ikhlas, kau bagi semua penduduk-penduduk dalam syarab ni baru cerita. Dia bagi semua yang pegawai tu. Semua ada kepentingan. Benar? Tu cerita. Saya selalu cakap, saya baru je sebut cerita tu dekat Dewan MSA baru ni pasal tajuk integriti. Saya cakap. Ni cerita betul. Kan hakikatnya. Dah mana kata jaga benda masuk dalam perut kita ni. Nabi kata cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Pertama. Kedua Nabi kata apa? Orang yang paling kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu kedua. Yang ketiga Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Apa? Iya tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Gaya hidup. Kebanyakan yang jadi terlibat dengan rasuah ni gaya hidup. Tuan-tuan jangan minta jadi kaya, minta jadi bahagia. Bahagia ni cukup. Bini taklah lawa benar dah, saya sengit muka, tapi lawa kat kita. Sampai mati kita senang dengan dia. Habis itu. Walaupun kita tak dapat macam Nilofa, tak dapat macam Fazura, kan? Tertutup lampu sama. Tak ada menyalur muka tu dah. Tak ada. Kan? Tak ada menyalur muka. Cerita betul. Tak payah pergi yuris tu. Menyalur ke muka Nilofa tu tutup lampu. Tak ada dah. Kan? Iya, ni cerita betul. Cuma kita tengok kan Allah uji kita ni macam-macam. Macam-macam Allah uji kita. Gaya hidup berapa? Nak kereta besar. Sampai lebat naik tadi naik Aziai. Hampir tak bagi parking tadi. Kan? Ya, ada apa?
Yang bawa selepat. Sana. Iyo tuan-tuan. Tak ada apa, okey. Bukan tak ada kereta rosak sikit, ada lah kan. Naik juga, tapi naik kereta kocik selesa, okey kan. Macam tu lah. Ya tuan-tuan, jangan kita pening-pening kepala. Hidup seadanya kan, seadanya kan. Begitu juga seterusnya. Lepas perut apa? Tangan kita banyak bukan bantu orang. Kemudian seterusnya apa? Langkah kaki kita, melangkah ke tempat yang baik-baik, kata Abu Lais. Datang ke masjid, tiba-tiba Allah ambil nyawa gitu. Bila dia meninggal ke masjid tengah-tengah ceramah, lah bagus betul arwah ni. Bila dia meninggal tengah siap-siap nak pergi masjid, elok juga. Bila dia meninggal baru balik datang masjid. Bila dia meninggal dalam perjalanan ke masjid. Bila dia meninggal dalam perjalanan balik daripada masjid, elok macam tu. Melangkah tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, menjaga ketaatannya pada Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang penting sekali kita muhasabah diri kita dan improve. Kalau tidak 2021 berlalu, 2022 pun macam tu juga jadi. Jangan kita biarkan ia berlalu sia-sia. Jangan benarkan ia berlalu sia-sia, sebab kita belum tahu lagi sama ada kita berkesempatan lagi untuk mencapai banyak lagi hari kita. Jangan tunggu tahun baru nak letak azab. Bila rasa nak berubah, terus letak azab. Aku nak berubah jadi baik. Sekarang juga aku nak ubah jadi baik. Ya, macam itulah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini, dan bantulah tuan-tuan, kita sama-sama bantu sahabat-sahabat kita dalam Selangor ni, dalam KL ke mana ke. Kalau tak mampu poi hulurkan duit, transfer lah, bagilah. Kalau mampu kirim pakaian, bagi pakaian yang baik-baik, yang ada senarai ni, sahabat-sahabat dah bagilah. Baju dalam, kain dalam, ada yang pun nak minta makanan dah banyak. Tapi dah keperluan-keperluan yang dia orang perlukan, dapur masak ni, dapur gas minta 150, ada yang minta 300 unit, bagilah tuan-tuan. Mana yang boleh bagi, ya. Jadi bantu. Jangan tanya apa yang orang boleh bagi ke kita, tapi kita tanya diri kita apa kita boleh bagi ke orang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cuma sedikit makluman kat luar kam tuan-tuan, saya daripada baling tadi tak sampai bawa barang banyak. Adalah satu barang sikit yang orang Shah Alam heboh nak tanya, kuih semprit omak saya. Kan orang semprit kampung lah yang tokan satu-satu tu, memang tak sama no. Kayak kuih-kuih kelumpur ni tak sampai jumpa tu. Itu memang limited edition. Yang saya bawa ni yang tak sampai hantar ke Kelantan, bawa ke sini. Jadi siapa yang nak kan bolehlah, bukan untuk diambil boli. Orang main sahur balik ya kan. Dekat Shalap ni ada makcik saya ada kek-kek jelutung tu. Kalau ada nak lagi beritahulah. Saya rasa cukup kot. Gambar patah pula. Sebab kuih tu tak boleh nak post dia hancur. Orang Singapura itu makan pakai sudu. Yang tu sekarang beli satu RM28. RM28 ya. Beli dua kita offer RM50. Okey tu kan. Mana nak dapat kan? Ya. Tapi kalau anda kata tak buat duit, faham, kemudian balik kan transfer, ditakdirkanlah balik rumah hilang ingatan. Baik macam mana? Redo lah tuan-tuan kan. Dia makan rasa dah bayar lah macam tu. Nampak macam mana? Tuan-tuan, itu saja daripada saya. Semua baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.